Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum cikgu teruskan dengan perbincangan latihan yang cikgu berikan di kelas yang lepas, cikgu nak jelaskan dahulu berkaitan dengan tajuk yang dah dipelajari, iaitu jatuh bebas. Okey. So, apa itu jatuh bebas? Jadi jatuh bebas ni awak kena ingat ia merupakan gerakan menegak, iaitu tak kisahlah ke atas ataupun ke bawah sesuatu objek dengan pengaruh tarikan graviti sahaja. Okey, dengan pengaruh tarikan graviti sahaja. Maksudnya tak ada rintangan udara dan juga rintangan luar yang lain. Jadi untuk topik jatuh bebas ni, kita akan guna semula persamaan yang awak dah pelajari dari bab 2, iaitu persamaan gerakan linear. Okey. Dalam persamaan gerakan linear ni, awak belajar ada 4. So, yang pertama, V sama dengan U tambah AT. Yang kedua, S sama dengan 1/2 U tambah VT. Yang ketiga, S sama dengan UT tambah 1/2 AT. Dan yang keempat, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Jadi, persamaan ini kita gunakan untuk objek yang bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Dalam jatuh bebas, kita akan guna persamaan yang sama, tapi nilai A kita akan tukar kepada G. Okay, A kat sini ialah pecutan. Kita akan tukar kepada G, pecutan graviti. Okay. Dan nilai G adalah 9.81 ms negatif 2 di sebarang tempat dekat bumi ni. Okay. Dalam kuantiti vektor, kita belajar G ni ada arah. G ada arah. Sebab dia sama macam A. Dia ada arah A, sama ada arah ke kiri atau ke kanan. G pun ada arah, tapi G arahnya sentiasa ke bawah. Arah G sentiasa ke bawah. Macam mana kita tahu G ni sentiasa ke bawah? Sebabnya kalau katakanlah ada objek yang jatuh ataupun kita baling sesuatu objek ke atas, objek tersebut sentiasa jatuh ke bawah. Tak ada pun yang terbang naik ke atas. Sebab tu G sentiasa ke bawah. Jadi kita akan gantikan A kepada negatif G. Kenapa negatif? Kerana ke bawah. Jadi persamaan ni, persamaan gerakan linear ni, dia akan jadi, contohnya yang pertama, kalau persamaan gerakan linear, V sama dengan U tambah AT. Jadi bila tulis persamaan untuk jatuh bebas, dia akan jadi V sama dengan U tambah A ni tukar kepada G, tapi A kat sini negatif G. So negatif G T. Sama juga untuk persamaan yang ketiga, cikgu ambil S sama dengan U T tambah 1/2 negatif G T. Okey.
Tapi katakanlah kalau awak nak tulis terus macam ni, persamaan tu awak nak tulis terus, V sama dengan U tolak GT pun tak ada masalah. Tapi kena pastikan masa awak masukkan nilai untuk pengiraan, jangan ambil nilai negatif. Cikgu cakap tadi kalau G nilainya 9.81, MS negatif 2. A sama dengan negatif G. Jadi sama dengan negatif 9.81, MS negatif 2. Jadi bila kita nak masukkan nilai ni dalam ni, awak jangan pula tulis macam ni. U tolak 9.81 lagi. Jangan. Awak kena tulis V sama dengan U tolak 9.81 T. Ataupun kalau awak guna formula di sini, okey, formula yang ini, kalau awak guna formula yang ini, awak boleh tulis V sama dengan U tambah negatif 9.81 T. Okey, cikgu harap awak faham dekat sini. Seterusnya, kita sambung. Okey, nilai V S U juga dalam kuantiti vektor. Nilai V S U ni juga nilai bagi kuantiti vektor di mana ianya ada arah. Jadi kita boleh anggapkan kalau ke atas, gerakan ke atas, nilai V adalah positif, nilai U juga positif dan nilai S juga positif. Tapi kalau gerakan itu ke bawah, nilai V akan jadi nilai negatif, nilai U akan jadi negatif dan nilai S akan jadi negatif. Nilai T tiada arah. Jadi nilai T dia tak akan ada tanda negatif. Okey, dia akan sentiasa positif. Contohnya kalau katalah dalam pengiraan awak dapat dua nilai untuk T di mana satu nilai positif, satu nilai negatif. Jadi kita akan ambil nilai T itu ialah nilai positif. T tak akan ada negatif. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, contoh. Okay, awak ada awak berdiri ke atas bangunan yang tingginya mungkin lebih kurang 20 m. Okey, awak berdiri atas bangunan yang tinggi 20 m dan dari bangunan tersebut awak lepaskan satu objek jatuh ke bawah. Jadi soalannya, berapakah masa yang diambil untuk objek tersebut sampai ke bawah? Okey. Satu benda yang awak kena ingat, okey, bila soalan tu tulis lepaskan, okey, ataupun release, bermaksud U sama dengan kosong. Okey, U sama dengan kosong. Jadi awak boleh pilih formula mana yang sesuai untuk digunakan dalam soalan ni. Okey, cikgu senaraikan semula formula-formula yang ada. Kita senaraikan semula. Okey, kita ambil 3 formula yang ada nilai A. 3 sahaja yang ada nilai A yang kita akan tukarkan dengan nilai G. Yang pertama, V sama dengan U tambah negatif GT ataupun S sama dengan UT tambah 1/2 negatif GT. Ataupun yang ketiga, formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 negatif GS. Jadi untuk soalan ni, yang mana formula yang sesuai kita gunakan? So dia dah bagi tinggi, yang ini ialah S, dan cikgu cakap jadi kalau soalan tu lepaskan bermaksud U sama dengan kosong. Halaju awal kosong.
Dan dia minta nilai T. Nilai G, confirm awak dah tahu. Okey, nilainya 9.81 ms negatif 2. Jadi, nak cari T, kita tengok formula yang ada T. Okey, formula yang ada T dan ada nilai yang lain juga. Okey, so formula yang sesuai kita gunakan ialah formula yang kedua. Okey, kita tulis formula S sama dengan U T tambah 1/2 negatif G T. Okey, sekarang nilai S dah ada. So, nilai S ni berapa? Dia dah bagi 20. Ingat, S ada arah, iaitu sama ada positif atau negatif. Kalau ke atas, nilai S positif. Kalau ke bawah, nilai S negatif. Jadi, dalam soalan ni dia kata lepaskan. Bermaksud bola ni dari atas ke bawah. So, automatik nilai S-nya adalah negatif. So, negatif 20. Kenapa ada tanda negatif? Sebab ke bawah. Okey. So, negatif 20 sama dengan U berapa? 0. T tambah 1/2 negatif G 9.81 T. Okey. So, awak boleh kira lah yang ni contoh ya. Okey, seterusnya kita tengok contoh lain. Katakanlah awak masih berada pada satu bangunan dengan ketinggian 20 meter. Tapi kali ni situasinya berbeza. Awak baling satu objek naik ke atas, pergi ke bawah. Dengan nilai U-nya iaitu 10 ms negatif 1. Okey, jadi dia tanya, berapakah nilai S kat sini? S kat sini berapa? Okay. Macam mana kita nak cari? Okay. Satu lagi perkara yang awak perlu ingat. Tadi cikgu kata, kalau objek yang kita lepaskan, okay, objek yang dilepaskan dari satu ketinggian, U sama dengan 0, ms negatif 1. Situasi sekarang, kalau kita baling objek ke atas, okey, dan kita tahu kerana ada daya tarikan graviti, objek tersebut akan jatuh ke bawah semula. Cumanya sebelum objek tu patah balik ke bawah pada ketinggian maksimum, okey, baling, okey, sampai satu tahap dia akan pada ketinggian maksimum ni. Sebelum dia patah balik, dia sebenarnya berhenti seketika di sini. Okey. So, pada ketinggian maksimum ni, nilai V-nya ialah 0. V tu halaju akhir. Nilai V-nya ialah 0. Jadi, untuk soalan ni, kalau kita tengok, apa maklumat yang kita dah ada? U sama dengan 10 ms negatif 1. S yang kita nak cari, kita dah ada juga nilai G, iaitu 9.81. So, cikgu naik atas balik, kita ada formula ni. So, formula mana yang sesuai digunakan? Okay, kita nak cari S. Jadi, formula yang sesuai digunakan ialah formula yang ketiga. Okey, sebab kita juga ada nilai V, iaitu 0 ms negatif 1. Sebab daripada dia nak jarak tu daripada ketinggian maksimum ke aras ini. Jadi, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 negatif GS. So, masukkan sahaja nilainya. Okey, kita dapat cari nilai S.
Okey, soalan seterusnya cikgu contoh. Katakanlah awak masih berdiri dekat bangunan dengan ketinggian 20 meter. Awak baling objek naik ke atas dan turun ke bawah dengan laju awal 10 ms negatif 1. Awak nak cari T dekat sini berapa? Okey. Awak baling bola naik ke atas, lepas tu sampai ke bawah, patah balik. So, berapa nilai T? Kita nak cari yang itu. So, kita gunakan formula. Kita ada 3 formula. Kita cari formula yang sesuai. Untuk soalan ni, formula yang sesuai S sama dengan UT tambah setengah negatif GT. Okey, ikut kat sini semua maklumat dah ada. Berapa nilai S? Awak dekat bangunan dengan ketinggian 20 meter. Okey. So, awak dekat sini, awak baling bola sampai atas. Kita tak tahu berapa pun ketinggian dia. Tapi, awak tahu kan, bila sesuatu objek tu bergerak ke atas, nilai S-nya adalah positif. Dan, patah balik nilainya akan jadi negatif. Jadi, bola itu bergerak daripada point sini, naik atas. Lepas tu dia patah balik ke sini. So, nilai S-nya berapa sebenarnya? So, positif F dekat sini, negatif S dekat sini. So, sebenarnya nilai S dekat sini tak ada. Dia dah kosong. Dia dah batal. Okay, sekarang nilai S yang tinggal adalah di sinilah. So, berapa nilai S? Nilai S dekat sini, kita tengok pergerakannya ke bawah. Jadi, nilai S-nya akan jadi negatif. Negatif 20 sama dengan U 10. T tambah setengah negatif 9.81 T. Minta maaf kat sini T kuasa 2. So, bila awak kira ni, awak akan dapat nilai T ada 2. Satu positif dan satu lagi negatif. So, ambil nilai T yang positif sebab T tiada dalam negatif. Okay. Satu lagi yang terakhir cikgu nak tanya. Okay, katakanlah awak sekarang baling objek tu di sini, naik dan objek patah balik kat sini. Berapa nilai T? Dia hanya bagi awak nilai U sama dengan 5 ms negatif 1. So, berapa nilai T? Okay, kita guna formula yang tadi juga. S sama dengan UT tambah 1/2 negatif G T kuasa 2. S-nya nampak macam tak tahu. Sebenarnya awak tahu. Okey, awak boleh tahu macam mana? Cikgu cakap kan, kalau objek tu naik ke atas, nilainya positif. Turun ke bawah, nilainya negatif. Jadi jarak objek naik ke atas, positif S. Turun ke bawah, negatif F. Jadi nilai S ni sebenarnya adalah kosong. Bahagi dengan, sama dengan U5 T tambah 1/2 negatif 9.81 T kuasa 2. So, awak akan dapatlah nilai T berapa. Jadi, ingat, T mesti ambil yang nilai positif. Jangan ambil nilai T negatif. Okey? So, lagi sekali cikgu ingatkan. Bila dia kata objek itu jatuh atau dilepaskan. Okey, dijatuhkan atau dilepaskan dari satu ketinggian, nilai U-nya sama dengan kosong. Okey, ataupun jika bola itu dibaling ke atas, okey, baling ke atas dan patah balik ke bawah, okey, pada ketinggian maksimum, nilai V-nya adalah kosong. Okey, dan objek baling ke atas, nilai S positif, V positif, U pun positif. Objek turun ke bawah, S nilainya akan jadi negatif, U nilainya akan jadi negatif, V nilainya akan jadi negatif juga. Negatif ya. Dan A sama dengan negatif G. Kenapa negatif? Ke bawah.
graviti sentiasa ke bawah. Nilai G sama dengan 9.81 ms negatif 2. Okay. So, itu sahaja untuk jatuh bebas. Lepas ni, cikgu akan post untuk perbincangan latihan kita yang lepas.